Slot keempat ni basically akan membincangkan pertama tentang apakah status Malaysia. Adakah Malaysia ni negara Islam, negara sekular, ataupun ada istilah lain yang kita gunakan untuk klasifikasikan Malaysia. Lepas tu, apakah isu yang akan timbul jika Islam diterima dalam perlembagaan Malaysia, dan juga apakah hak-hak saudara-saudara kita yang non-Muslim jika dasar Islam diterima di Malaysia. Okey, sebelum kita bermula, bolehlah kiranya saya memperkenalkan ceramah kita pada hari ini. Saya rasa ramai yang kenal, memang popular Ustaz ni. Nama Ustaz Ahmad Jalali Abdul Ghani. Beliau dulu menerima pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Lama dah, 1990-an tu dia. Lepas tu dia sarjana undang-undang perbankan di tahun 2004 hingga 2005 di UIA juga. Dan sekarang beliau beliau mengikuti program PhD sepenuh masa di Durham University di England dalam bidang perbankan dan keuangan Islam. So sampai sekarang. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya jemputlah Ustaz Jalani untuk menyampaikan tajuk Pembangunan Negara Bangsa Malaysia Islamic Authority. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih saudara muslim majlis. Seterusnya saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sesi kita pada kali ini, 3 objektif yang disebut oleh pengurusi majlis berita tadi. Yang pertamanya status Malaysia, yang keduanya isu-isu apabila negara ini ditadbir mengikut prinsip Islam, dan yang ketiganya berkaitan dengan hak-hak dan peranan kaum yang bukan beragama Islam. Sebelum kita meneruskan perbahasan pada tengah hari ini, terlebih dahulu kita telah diperkenalkan dengan perkataan Islamic State ataupun Islamic Nation ataupun Islamic Country, negara Islam, negeri Islam, wilayah orang Islam dan sebagainya. Maka istilah ini bukan sahaja diguna pakai oleh scholars, oleh para sarjana Islam, tapi ia juga diguna pakai oleh golongan orientalis, golongan yang bukan beragama Islam tetapi mengkaji Islam, juga diguna pakai oleh negarawan luar, termasuk Lord Cromer, yang menyebut dalam ucapannya yang terkenal, England was prepared to grant political freedom to all her patients as a generation of intellectual politicians imbued through English education were ready to take over with English culture. But under no circumstances would the British government tolerate an independent of Islamic State. Jadi dia menyebut bahawa dasar luar yang dipakai oleh kerajaan British apabila ingin melepaskan mana-mana negara di bawah jajahan takluk British pada masa itu ialah mereka bersedia memberikan kebebasan politik, maknanya kemerdekaan kepada negara yang dijajah oleh British,
undang-undang induk kepada negara kita. Artikel 4/1 menyebut bahawa perlembagaan ini ialah undang-undang utama persekutuan, dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas hari merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. This constitution is the supreme law of the federation, and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void. Ini ialah satu statement, satu peruntukan undang-undang untuk menunjukkan bahawa perlembagaan negara ialah perlembagaan yang paling tinggi sebab dia supreme. Jadi jika ada undang-undang lain yang kontradik dengan perlembagaan negara, maka undang-undang yang bertentangan itu menjadi terbatal. Baik, bila kita faham artikel 4 ni, kita balik semula kepada artikel 3. Mana hilang? Baik, artikel 3 menyebut bahawa Islam ialah agama persekutuan. Islam ialah agama persekutuan. Jadi, jikalau Islam itu agama persekutuan, artikel 4 pula mengatakan bahawa perlembagaan negara sebagai undang-undang tertinggi, the supreme law of the federation. Lepas itu pula, jikalau ada undang-undang lain yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, yang mana persekutuan itu agama dia ialah Islam, maknanya apa? Tak? Oh, ini cream of the cream ni. Okey. Kita ulang balik. Islam ialah agama persekutuan. Faham kan? Nama saya Jailani. Okey. Agama saya ialah Islam. Jadi saya orang Islam. Baik, negara kita agama dia ialah Islam. Maka negara kita ialah Islam. Itu mengikut artikel 3. Okey? Berdasarkan perkara 3 ataupun pasal 3 perlembagaan persekutuan, Islam ialah agama negara. Jadi kalau Islam agama negara, maknanya negara kita ialah negara Islam. Siapa yang kata ni? Perlembagaan persekutuan yang kata.
Nak tunjuklah sikit lawyer kan. Sebab semua yang tadi semua ustaz, yang mula-mula prof kan. Yang dua tu ustaz, saya ni protas. Saya lah protas. Kopiah tak ada, pakai kod, lawyer lagi, boleh cakap agama, protas lah ni. Nak tunjuk kepada tuan-tuan, baju lawyer ni, jubah kan, robe. Jubah dia tu hitam tu, kita pakai bila kita pergi high court. Kalau tuan-tuan tengok saya punya background, senior advocate and solicitor High Court of Malaya, kan? Bila kita pergi High Court, kita pakai robe tu. Hebat kan? Orang tengok tu lawyer kan? Dia tak tahu lawyer naik suka buruk dia gitu. Tapi tak apalah, hebat lah pakai robe. Robe itu kita warisi daripada England. Kita punya warisi itu kita ambil bulat-bulat pakaian lawyer di sini, kita pakai di tanah Melayu. Kita pakai di Malaysia. Baik, apa yang saya nak ceritanya ialah pada robe tu, pada jubah lawyer itu, bila kita masuk high court, pada jubah lawyer itu, belakang tu ada poket, ada kuncang. Belakang jubah lawyer ada kuncang. Depan tu ada tali. Kan? Jadi saya selalu bila duduk dekat, kita panggil bar table. Hakim kita panggil bench, kan? Meja pokok kita panggil bar table. Bar table ni dengan lawyer tu duduk. Engkau ada tali apa? Kan? Tali kan? Dia tak, aku pun tak tahu lah kata. Pakai je lah. Dan jubah memang macam tu. Kita beli memang macam tu jubah dia. Memang macam tu. Yang sebelah kita pun, engkau ada tali. Tali apa? Aku pun tak tahu. Saya kata-kata mungkin tukang jahit lupa nak jahit kot. Ada tali. Tali apa? Semua tak tahu. Kita masa tu bawa-bawa keluar daripada UIA jadi lawyer. Heran juga tali apa? Tukang jahit tak pandai jahit. Lupa jahit. Nak kata lupa jahit. Kenapa semua ada tali? Sembanglah dengan senior lawyer. Tanya dia, pasal apa ada tali pada jubah lawyer? Kawan saya yang senior lawyer India tu, dia kata, cuba engkau tengok, dia kata, hang tengok ni orang Penang. Hang tengok kat belakang, ada uncang lah. Tengok kat belakang. Oh, betul ada uncang. Ada uncang. Bila kita tarik, uncang belakang tu naik. Tarik, uncang belakang tu naik. Sebab kita ambil pakaian itu daripada England. Dan England mengekalkan pakaian itu daripada zaman berzaman. Zaman dulu, lawyer ni, sebagaimana sekarang, satu profession yang unggul. Profession yang dihormati. Kan? Bila sebut lawyer. Jadi, nak minta duit, jatuhlah maruah. Kan mana boleh minta duit? Jadi, minta secara tidak langsung. Kan? Duduk dekat bar table, duit dah ada ni, nak minta macam mana? Klien kita kat belakang. So, kita tarik tali tu, uncang tu bergerak kan? Maknanya lawyer nak duit. Macam tu. Itu zaman dulu. Zaman dulu yang dikekalkan sampai sekarang, dan kita di Malaysia mengambil pakaian itu kerana pengaruh daripada penjajah. Itu yang saya nak cerita bagaimana ittiba'ul a'ma, mengikut membuta tuli yang terpakai sampai ke tahap bukan setakat undang-undang, tapi termasuk kepada pakaian itu sendiri dikekalkan. Walaupun kita dah tak pakai tali itu, kita tak pakai uncang, tapi ianya dikekalkan sampai ke hari ini. Aircon rosak ke tak rosak, kena pakai macam tu. Dah lah singlet lagi, baju kemeja, tie, coat, batu rok pula. Tak ke satu baldi peluk ngali kan. Tapi itu realiti kita. Baik. Oleh kerana masa singkat dan saya nak cuba cover setakat mana yang boleh, saya nak skip beberapa isu. Baik. Maka antara usul yang dikemukakan kepada Suruhanjaya Red ialah walaupun Islam menjadi agama negara, tetapi hendaklah dikekalkan status sekular. Itu di antara usul yang dibawa kepada Suruhanjaya Red. Kalau untuk statement ini, dia kata
dibuat oleh Tun Saleh Abbas dalam kes Cik Omar bin Cik Soh, mereka cuba deviate untuk keluar daripada track yang dibuat oleh Tun Saleh Abbas dalam kes Cik Omar bin Cik Soh. Kerana dalam kes Cik Omar bin Cik Soh, Tun Saleh Abbas telah membuat keputusan bahawa Islam ialah agama rasmi negara, tetapi dia dalam bentuk sekular. Ia hanya terpakai kepada rituals and ceremonies. Dia dalam upacara-upacara tradisi, upacara keagamaan dalam personal law, tapi dia tidak terpakai kepada keseluruhan negara yang merangkumi kepada aspek undang-undang dan sebagainya. Menyebabkan pengamal undang-undang termasuk para hakim selepas daripada keputusan Cik Omar Cik Soh oleh Tun Saleh Abbas, mereka cuba deviate keluar daripada keputusan Tun Saleh Abbas, lalu mereka tidak lagi memakai istilah Islam sebagai agama rasmi negara, tapi menggunakan Islam sebagai agama persekutuan. Boleh ya? Okey. Baik. Bila kita bercakap tentang undang-undang, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, ada orang kata undang-undang Islam ni kita perlu masa, kita perlu mengambil kira beberapa keadaan dan sebagainya. Saya sebut kepada tuan-tuan, memang dalam pelaksanaan undang-undang kita perlu mengambil kira banyak faktor. Faktor masa, faktor zaman, tempat, manusia dan sebagainya. Saya nak beri satu contoh. Dalam kes Cik Omar bin Cik Soh, kesalahan dia ialah berkaitan dengan senjata api. Okey, Cik Omar bin Cik Soh, kes dia berkaitan dengan senjata api, tetapi membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Baik. Kenapa satu orang? Ayam ada pula ni. Ayam dah berdepan. Baik. Macam mana satu orang memiliki senjata api tanpa lesen, tapi boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati? Adil ke tak adil? Tuan-tuan sekalian boleh jawab. Di negara kita, kesalahan di bawah Section 39B Akta Dadah Berbahaya, atas kesalahan mengedar dadah, akan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pengedar dadah ni, dia bunuh orang ke? Dia tak bunuh orang. Dia mengedar dadah. Sama ada si penagih dadah mati ke tidak, itu cerita lain. Tapi ceritanya ialah dia mengedar dadah atau dia menyimpan dadah dalam simpanan dia dengan elemen eksklusif, memiliki secara eksklusif. Baik. Tapi apabila dia didapati bersalah kerana mengedar dadah, kerana memiliki dadah melebihi daripada had berat tertentu, ganja tertentu, heroin pada berat tertentu, maka dia akan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Maka dalam konteks negara kita, di peringkat penggubalan undang-undang, kerana Malaysia berada pada segitiga emas, kan? Segitiga emas yang melibatkan banyak penyeludupan dadah dan sebagainya, maka pihak kerajaan mengambil tindakan untuk mengenakan hukuman gantung sampai mati kepada orang yang didapati bersalah di bawah Section 39B. Okey. Walaupun apa yang dia lakukan itu bukanlah secara langsung membunuh orang, tapi di peringkat negara kita boleh menerima gantung sampai mati ke atas pengedar dadah ataupun ke atas orang yang memiliki dadah pada tahap berat yang tertentu. Sebagaimana kes Cik Omar bin Cik Soh, walaupun dia hanya memiliki senjata tanpa lesen, tapi kerana dianggap sebagai satu kesalahan yang serius dalam negara kita, dia dikenakan hukuman gantung sampai mati. Boleh nampak bahawa walaupun kesalahan yang dilakukan itu bukanlah kesalahan membunuh manusia, tetapi kerana dianggap sebagai serius dalam negara, maka dia dikenakan hukuman gantung sampai mati. Baik. Maka kedudukan Malaysia, adakah dia sebuah negara Islam, adakah dia sebuah negara sekular, ataupun dia sebuah negara hybrid? Saya secara mudah saya mengatakan bahawa Malaysia sebuah negara hybrid. Baik. Islam
Islam pun ada, sekular pun ada. Kemudian kita nak bincang lepas ni, kita akan bincang sekiranya ada masa lah. Tapi secara ringkasnya, kenapa saya mengatakan bahawa Malaysia sebuah negara hybrid? Kerana bila kita bercakap tentang secular, apa maksud secular? Secular ialah not having any connection with religion. Faham? Yang kata secular ni kalau tidak ada kaitan secara langsung dengan agama. Tapi di Malaysia, kita ada kaitan dengan agama? Ada. Secara tertulis pada artikel 3 menunjukkan bahawa Islam agama negara. Dari segi undang-undang perbankan, kita menggunakan undang-undang perbankan Islam walaupun tidak 100%. Kita ada undang-undang jenayah Islam walaupun tidak 100%. Sesiapa lagi yang melakukan khalwat mukadimah zina akan dikenakan tindakan walaupun tidak 100% mengikut undang-undang Islam. Tetapi sebahagiannya kita telah mengikut apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Tetapi ada juga ruang yang lain di mana kita tidak mengikut peruntukan undang-undang agama. Yang menunjukkan bahawa ada tempat tertentu yang kita mengamalkan perundangan secara sekular dan pada tempat yang lain kita mengamalkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya kata bahawa dia hybrid. Kan? Ada masa kita guna petrol, ada masa kita guna listrik. Okey. Ini perlembagaan persekutuan. Islam ialah agama bagi persekutuan. Kes Johor bin Cikso, kes Mia Atikur Rahman. Dia pakai serban tetapi telah dibuang sekolah kerana memakai serban. Ada banyak perbahasan di peringkat mahkamah kenapa pakaian serban tidak dianggap sebagai pakaian Islam dan sebagainya. Itu saya tak mahu nak sentuh. Baik. Hakim ini menyebut bahawa hakim ini baik dengan saya. Dia pernah menjadi ketua hakim negara dan sekarang dah pensiun. Dia kata Islam is not about turban and beard. Dia kata Islam ni bukanlah berkaitan dengan serban dan janggut. Baik. Does that make riding a camel a more pious deed than travelling in an aeroplane? Ni pun masalah kita kan. Dia nak banding pakai serban tu dengan naik unta. Ini perbandingan yang bukan apple to apple. Bukan apple to apple. Kata apalah. The question is whether the wearing of turbans is a practice of the religion of Islam. Adakah pakai serban ini satu amalan dalam ajaran Islam? Itu di antara keputusan yang dibuat dalam kes ini. Tapi kita kena ingat, datang Tun Ahmad Fairuz cuba untuk deviate daripada keputusan yang dibuat oleh hakim sebentar tadi. Di mana Tun Ahmad Fairuz cuba deviate dengan mengatakan bahawa Islam dalam perlembagaan persekutuan adalah berlainan daripada kedudukan agama lain. Pertama, hanya Islam sebagai satu agama yang disebut dengan namanya dalam perlembagaan persekutuan, iaitu sebagai agama bagi persekutuan, yang disebut sebagai the religion of the federation. Jadi bila disebut Islam sebagai the religion of the federation, maknanya ada satu penekanan yang diletakkan dalam perlembagaan persekutuan untuk menunjukkan bahawa Islam mempunyai status yang istimewa. Dia bukanlah satu hanya diletakkan tanpa ada tujuan yang utama, tetapi dia ada tujuan yang utama yang menyebabkan dia di-highlight sebegitu rupa. Itu di antara keputusan yang dibuat oleh Tun Ahmad Fairuz dalam usahanya untuk deviate daripada keputusan yang dibuat oleh Tun Saleh Abbas. Masa saya jadi peguam bertuan-tuan sekalian, memang adalah cakap-cakap nakal di kalangan pengamal undang-undang yang menyatakan bahawa sebab Tun Saleh Abbas buat silap macam ni lah, lepas tu macam-macam berlaku dekat dia, ini jahat juga orang kan. Kita janganlah tuduh, jangan mengatur orang macam itu. Tapi yang saya nak sebutnya ialah bahawa ada frustration, ada kekecewaan di kalangan pengamal undang-undang kepada keputusan Tun Saleh Abbas kerana apabila keputusan itu dibuat dengan prinsip yang disebut sebagai yang mengikat keputusan selepasnya, keputusan mahkamah terdahulu mengikat keputusan mahkamah kemudian, keputusan mahkamah tertinggi mengikat keputusan mahkamah di bawah, maka ini menyebabkan hakim-hakim yang cuba untuk mentafsirkan undang-undang mengikut kehendak Islam terperangkap dengan keputusan yang dibuat oleh Tun Saleh Abbas. Sebab itu, selepas daripada zaman Tun Saleh Abbas, kita dapat melihat bagaimana hakim-hakim yang kemudian yang tidak bersetuju
dengan keputusan Tun Sri Abbas dalam kes Cik Umar bin Cik Suh, cuba deviate dengan tidak lagi menggunakan pakai perkataan Islam sebagai agama rasmi, tapi menggunakan pakai perkataan Islam sebagai agama persekutuan. Dan pada pandangan pribadi saya, istilah Islam sebagai agama persekutuan lebih tepat untuk dipakai berbanding dengan Islam sebagai agama rasmi, kerana perkataan Islam sebagai agama persekutuan dengan jelas dan nyata digunakan pakai dalam perlembagaan persekutuan. Baik, kisah saya akan ulas. Baik, dalam kes Cik Umar bin Cik Suh disebut bahawa it is in the sense of that the framers of the constitution understood the meaning of the word Islam in the context of Article 3. Jadi macam mana penggubal undang-undang dia memahami perkataan Islam. Itulah yang mendorong Tun Sri Abbas menggunakan apa yang difahami oleh the framers, oleh penggubal undang-undang untuk mengatakan bahawa Islam yang dimaksudkan dalam Artikel 3 ialah Islam yang telah disempitkan maknanya. Walaupun Tun Sri Abbas tidak bersetuju dengan definisi tersebut, tetapi dia mengatakan bahawa kita tidak ada pilihan melainkan mengikut kepada kehendak penggubal undang-undang. Tetapi hakim kemudian yang tidak bersetuju dengan keputusan Tun Sri Abbas mengatakan bahawa tidak ada keperluan untuk kita mengikat tafsiran itu kepada kehendak penggubal undang-undang. Walaupun penggubal undang-undang dia berniat lain, tujuan dia lain, tetapi kita boleh menafsirkan dengan tafsiran sebenar yang ada pada Islam, bukan kepada makna yang dikehendaki oleh penggubal undang-undang. Okey. Artikel 121 datang kemudian untuk mengatakan bahawa mahkamah sivil tidak lagi mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi kemudian datanglah dengan idea yang datang daripada Prof. Ahmad Ibrahim dan sebagainya. Datanglah artikel 121(1)A dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan dan diluluskan oleh Parlimen untuk memisahkan interference daripada mahkamah sivil kepada keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah syariah. Sebab sekarang ini, jika mahkamah syariah mengatakan bahawa jenazah itu jenazah orang Islam dan wajib ditanam di tanah perkuburan orang Islam, maka mahkamah sivil tidak lagi akan interfere, tidak akan lagi mengubah perintah tersebut. Ataupun mahkamah syariah mengatakan bahawa hak jagaan itu diperoleh oleh si suami, maka si isteri tidak lagi boleh pergi ke mahkamah sivil untuk nullify, untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah. Disebab tuan-tuan sekalian, sebagai peguam, kita banyak cuba untuk membantu anak buah berdasarkan kepada loophole, vacuum yang ada kepada undang-undang. Kadang-kadang mahkamah syariah buat keputusan tak betul. Okay? Dia buat keputusan tak betul, ataupun keputusan dia itu boleh di-challenge. Tetapi hierarki untuk kita membuat rayuan telah habis. Contohnya di mahkamah syariah kita ada mahkamah syariah, lepas tu kita ada mahkamah rayuan syariah. Selepas mahkamah rayuan syariah tidak ada lagi ruang untuk kita membuat rayuan. Di peringkat mahkamah sivil kita ada mahkamah magistrate atau mahkamah session di peringkat bawah. Kemudian untuk merayu kita pergi mahkamah tinggi, kemudian pergi lagi mahkamah rayuan, kemudian pergi lagi kepada mahkamah persekutuan. Kita ada banyak tempat untuk kita merayu. Maka ada ketikanya mahkamah syariah membuat keputusan yang tidak betul. Maka ada ketikanya sebahagian peguam menggunakan bidang kuasa mahkamah sivil untuk interfere keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah. Maka selepas daripada artikel 121(1)A ini, selepas daripada itu kita tidak lagi dibenarkan menggunakan bidang kuasa sivil untuk interfere sebarang keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah. Baik. Dalam kes Sukma Sasmitan Maja lawan Ketua Pengarah Penjara Malaysia, keputusan dibuat ialah mahkamah sivil tidak sepatutnya campur tangan dalam keputusan mahkamah syariah. Tetapi peguam negara yang mempunyai kuasa untuk menentukan mahkamah mana membicarakan sesuatu kes. Faham tak? Dan kes Sukma Sasmitan Maja, kes liwat, kita ada dua bidang kuasa. Satu mahkamah syariah, satu lagi mahkamah sivil. Maka kita nak pergi ke mahkamah mana? Mahkamah memutuskan bahawa orang yang berhak, pihak yang berhak membuat keputusan untuk memilih mahkamah mana ialah ketua pendakwa, iaitu peguam negara. Boleh? Baik. Saya ada 1 minit.
tahun penjara, RM5,000 dan sebatan 6 kali. Maka bagaimana kita nak melaksanakan undang-undang yang ada dalam Quran atau hadis jika kita ada sekatan seperti ini? Maka sebab itu sekarang ini sebahagian daripada masyarakat kita sudah menggerakkan kepada pihak berkuasa supaya menghapuskan Akta Mahkamah Syariah ini, Akta Mahkamah Syariah 1965, untuk buang limitasi 356. Sebab limitasi 356 ini menyebabkan Mahkamah Syariah dianggap sebagai mahkamah yang lebih inferior berbanding mahkamah magistrat. Mahkamah magistrat, mahkamah paling bawah dalam bidang kuasa sivil. Mahkamah Syariah, kita ada Mahkamah Tinggi Syariah. Tapi Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah, bidang kuasa dia lebih rendah daripada bidang kuasa yang dimiliki oleh Mahkamah Magistrat. Mahkamah Magistrat, mahkamah paling bawah di bidang sivil, boleh mengenakan denda sampai RM200,000 kepada Seksyen 4AA judi ekor haram. Tetapi Mahkamah Syariah tidak boleh bagi denda melebihi RM5,000. Berapa kali ganda? RM5,000 dengan RM200,000. Apa ni, saya mempunyai pengalaman mengendalikan kes judi ekor haram. RM200,000. Toke-toke judi bawa beg dia RM200,000, dia bayar dengan tunai. Maknanya kalau di Mahkamah Magistrat pihak berkuasa boleh memberikan bidang kuasa yang lebih banyak untuk mengenakan denda RM200,000 kepada judi ekor haram di bawah Seksyen 4AA, maka kenapa tidak kita memberikan bidang kuasa yang lebih baik, yang lebih banyak kepada Mahkamah Syariah supaya ada kedudukannya lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang. Kes paling ada besar, kes ada 4. Kes murtad dan sebagainya, kes nama Allah Subhashini, artikel 12, kes ketika English Common Law, undang-undang perbankan Islam, kita ada undang-undang sivil dan undang-undang perbankan Islam. Adakah kita nak bicarakan ini di Mahkamah Sivil atau di Mahkamah Syariah? Isu yang timbul ialah kerana kita dapati bahawa hakim Mahkamah Syariah tidak ada kompetensi, tidak ada kemampuan untuk membicarakan kes-kes perbankan. Sebab itu kita mengharapkan pihak berkuasa untuk melatih hakim-hakim syariah supaya lebih berkelayakan. Saya ada pengalaman, tuan-tuan sekalian. Saya both side, saya masuk Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil, hakim dia lebih educated and well trained. Saya bukan nak merendahkan Mahkamah Syariah, tapi saya nak menceritakan pengalaman peribadi saya. Di Mahkamah Syariah pula, kita bermasalah dengan ramai hakim syar'i yang tidak layak. Sebab apa? Sebab bila kita bincang dengan hakim-hakim syar'i semua kawan kita belaka. Kenapa hakim syar'i yang layak, kenapa kawan-kawan kita yang layak tak jadi hakim? Kenapa yang tak layak jadi hakim? Saudara nak tahu apa jawapan? Sebab kawan kita yang baik-baik ni, dia kata, Syekh, anda tak mau masuk dalam 2 hakim masuk neraka. Faham? Tak faham lagi? Dalam hadis kan, 2 hakim, 3 hakim, 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk syurga, atau tak masuk neraka. Jadi dia orang tak mau kerana bebanan yang besar kepada hakim, amanah yang besar. Maka kalau dia jadi hakim, maka bebanan tu banyak, dia tak mau tanggung beban itu. Jadi kebanyakan kawan-kawan saya, dia kata, Syekh, beban dia berat. Kalau tersilap buat judgement, silap buat penghakiman nanti, dia macam itulah. Jadi yang tak takut neraka ni, tak tahulah takut tak takut. Tak tahulah kan. Jadi yang tak layak ni yang pergi masuk. Mungkin tuan-tuan akan kata, Ustaz tak baik, kata kau orang tak layak, Ustaz layak sangat ke? Baik, saya boleh cerita pengalaman. Bagaimana alasan penghakiman, grounds of judgment yang ditulis oleh hakim syar'i, plaintiff dan defendant bertukar. Tak plaintiff defendant. Plaintiff orang saman, defendant orang yang kena saman. Yang tu bertukar. Tak apa lagi. Lawyer dengan anak buah bertukar. Tak pelik ke? Peguam kepada plaintiff mengaku bahawa, bila peguam mengaku pula? Padahal plaintiff yang mengaku. Dia menulis pun tak pandai, menaik pun tak pandai. Semua copy paste. Hak buat dalam komputer, tak tahu kes mana dia pergi ambil. Kita baca, ya Allah. Dia ambil kes kat mana, dia bubuh yang mana, kita tak tahu. Benda yang tak pernah berlaku di Mahkamah Sivil, berlaku di Mahkamah Syariah. Baik.
kemudian kita nak perkasa dengan mahkamah syariah dan sebagainya. Hak orang bukan Islam saya disebut semua sekalian. Secara ringkasnya kita sebutlah secara ringkasnya hak orang bukan Islam. Baik non-Muslim, Dr. Abu Karim Zaidan menyebut non-Muslims have the same rights and obligations as Muslims. Secara umumnya, prinsip umumnya mabadi ammah ialah orang bukan Islam dengan orang Islam sama. Itu secara umum. Tetapi dia ada beberapa pengecualian. Tapi secara umumnya dalam sebuah negara Islam yang diperintah oleh orang Islam, orang bukan Islam dengan orang Islam ni sama. Baik, secara umumnya. Kemudian kita tak boleh menyakiti akidah dia. Kita maki hangun apa ni tokong dia tak boleh. Kita kata, "Amoy, lu sembah apa itu patung, perut buncit." Sengih macam bodoh ya kita kata kat dia kan. Oh tak boleh. Siapa kata tak boleh? Allah yang mengharamkan dalam surah Al-An'am supaya kita jangan insult, kita jangan menyakiti, jangan mencerca, sedangkan hukum asalnya boleh sebab stupidity, kebodohan mereka. Tetapi kerana ada sebab-sebab tertentu, maka Allah Ta'ala larang kita menyakiti mereka. Boleh Sebab itu kita dalam sebuah negara Islam, kita tak boleh, kalau kita orang Islam, ini negara kita, maka nak hapuskan tokong dia, kita caci, berkata stupid kepada tokong dan sebagainya. Kita nak berdebat, nak bincang dengan dia, bincang cara ilmiah, secara akademik, dengan sopan santun, dengan adab, dengan kemahiran ilmu yang betul. Kemudian cerita Umar Al-Khattab dan sebagainya, bagaimana Umar Al-Khattab memberi jaminan, termasuk dia punya salib dia, gereja dan sebagainya tidak dirosakkan. Kita tak boleh nak masuk suka hati dalam gereja dia, nak serbu ikut suka kita. Mentang-mentang ni negara kita nak berpuasa, kita nak serbu, tak boleh. Kita kena ada sempadan, kena tahu bagaimana untuk menghormati akidah mereka, termasuk golongan padri mereka, sani-sani mereka, serta tempat ibadat mereka. Bukan bermakna kita redha kepada agama mereka, tetapi kerana freedom, kerana rights yang dijamin oleh Islam kepada mereka. Social security, bagaimana Islam juga, ini adalah pandangan Imam Ibn Hazm yang menyatakan bahawa boleh zakat fitrah diberikan kepada ahli-ahli agama daripada agama lain, termasuk padri-padri Kristian. Ini walaupun ini agak kontroversi kerana perbahasan di kalangan para fuqaha, tetapi sebahagian fuqaha bersetuju zakat fitrah diberikan kepada golongan ini, dan sebab itu sebahagian daripada para ulama menyatakan bahawa ini di antara contoh yang baik bagaimana hubungan yang baik dibina di antara orang Islam dengan orang bukan Islam dalam sebuah negara Islam, akhirnya menjinakkan hati mereka kepada Islam. Ini cara kita dakwah. Bukan macam zaman kita kecil-kecil dulu, curi barang Cina halal kan, orang masa kecil dulu Ustaz Jai pun pergi curi juga contohnya kan. Bukan macam tu. Dia orang Cina ke, dia orang Hindu, dia bukan Islam, maka harta mereka hendaklah kita hormati, wajib kita hormati, maka barulah muncul satu hubungan yang baik dalam sebuah negara Islam yang diperintah oleh orang-orang Islam. Saya rasa saya nak protection from foreign aggression dan sebagainya. Saya pun disahkan itu. Wallahu a'lam. Jika ada soalan, dipersilakan. Baik, teruskan kepada soalan. Ada 6 soalan sini, tapi saya yang pilih 3 saja, 3 yang terbaik. Jadi, sedia. Baik. Soalan pertama, macam mana boleh adanya bidang puasa lain 3, 5, 6? Dan bolehkah Ustaz ceritakan secara detailnya hukuman tersebut? Okey. Soalan kedua,
maksud undang-undang sivil juga sebahagian daripada hukum syariah selagi dijalankan dengan adil. Dan soalan yang terakhir, sekiranya orang bukan Islam dan orang Islam dianggap sama, adakah patut kita adakan polisi DEV yang berpihak kepada Bumi Putra? Untuk menjawab tentang sejarah latar belakang 356, saya sendiri pun wallahualam saya tidak tahu secara jujurnya sejarah 356. Tapi dia adalah satu undang-undang yang lapuk kerana dia telah dibuat pada tahun 1965 dan tak pernah revise selepas daripada itu. Baik, untuk tuan-tuan sekalian, undang-undang ni dia satu perkara yang perlu dikemaskinikan sebab undang-undang dia berkembang berdasarkan kepada keadaan. Mungkin pertama saya akan berkongsi sedikit tentang isu tentang undang-undang hudud dan sebagainya, kerana kalau tuan-tuan tengok dalam kes pembunuhan Susilawati umpamanya, kan, kes pembunuhan Susilawati, jika tuan-tuan tanya saja dalam amalan undang-undang sivil sekalipun, kalau kita nak ikut strict kepada undang-undang sivil yang menghendaki direct evidence, tidak menggunakan circumstantial evidence, bagaimana mungkin pembunuh Susilawati akan dihukum? Faham kan? Sebab mayat tak ada. DNA, tuan tahu kan? DNA sebab tulang dah kering. Bagaimana nak kesan kecuali DNA yang 3 orang tu yang dijumpai. Tapi untuk dikait secara langsung kepada si pembunuh tak boleh. Tetapi jikalau tidak dihukum bunuh pembunuh Susilawati ni, manusia akan tahu bahawa cara membunuh paling berkesan untuk membebaskan diri mereka daripada dikenakan tindakan undang-undang ialah bakar sampai mati. Mati dah pun. Bakar habis-habisan. Guna tai lembu, guna petrol, guna zinc dan sebagainya dengan suhu yang tinggi, bukti yang dihapuskan. Maka ini akan memberikan satu malapetaka kepada perundangan negara. Sebab itu undang-undang ini dia berkembang. Ada ketikanya pada suatu masa kita tidak akan menggunakan circumstantial evidence, qarina. Tapi ada masanya apabila jenayah sudah menjadi canggih kerana mendapat nasihat undang-undang, nasihat daripada peguam, sebagai yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi, untuk sedikit judi ekor haram pun, lawyer yang akan bagi nasihat bagaimana nak tulis pada selip judi supaya jika ditangkap polis mereka tidak akan dikenakan tindakan, bagaimana cara membunuh orang supaya kemudian kalau ditangkap tidak akan dikenakan hukuman gantung sampai mati, bagaimana kalau nak mengedar dadah, polis datang, pastikan supaya akhirnya kes akan dibuang. Ni saya nak kongsi sikit. Nak jual dadah? Tak mau kena hukuman gantung. 1 kilo kita dadah, 1 kilo dadah kan? Polis datang, campak atas lantai. Campak atas lantai. Bila kita campak atas lantai, polis masuk, polis tangkap kita, dadah dalam bilik kita atas lantai. Itu bukan exclusive possession. Mengikut definisi undang-undang, exclusive possession, dia berada pada milik kita yang mengekskludkan orang lain. Faham? Maknanya kalau dadah tu pada poket kita, itu exclusive possession. Jangan jual dadah orang lain. Nah, itu contoh bagaimana perkembangan undang-undang yang menyebabkan perlunya kepada revision and revision. Faham? Jadi kalau pembunuhan itu semakin canggih, manusia dah tahu macam mana membunuh manusia yang lain dengan cara menghilangkan bukti sehingga menyebabkan berlakunya kezaliman. Bukan setakat undang-undang Islam, undang-undang sivil pun akan mengalami apa yang kita panggil sebagai evolusi. Mereka akan berkembang, dibaik pulih, akan diperbaiki dan sebagainya supaya menepati kehendak zaman. Katalah DNA dan sebagainya. Sebab itu Syekh Umar Al-Khattab dan sebagainya para sahabat yang lain kita tengok berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada mereka tidak menerima qarina dalam khamru. Sebahagian mereka menerima qarina bau mulut, arak pada mulut, kan? Itu contoh
bagaimana ini boleh diperbahaskan dan boleh dibincangkan. Balik pada soalan tadi, 356 ini, saya tak tahu sejarah, tetapi secara mudahnya, dia menyikat kepada usaha memperkasakan undang-undang Islam di Malaysia. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi? Adakah undang-undang sivil? Baik. Adakah undang-undang sivil ini, dia boleh menjadi sebahagian daripada undang-undang Islam? Kerana dalam undang-undang Islam kita ada hudud, kita ada qisas, kita ada ta'zir. Betul. Hudud, betul. Qisas, diyat dan ta'zir. 4. Baik. Selagi dia di bawah ta'zir, contoh apa dia? Kita katalah undang-undang trafik. Kan? Trafik. Adakah dia adalah hudud? Tidak ada. Adakah dia adalah qisas? Tidak ada. Dia ada kalau berlaku apa ni, accident. Baik. Tapi secara umumnya dia tidak ada. So dia di bawah ta'zir. Maka selagi mana dia di bawah ta'zir, dia sebahagian daripada undang-undang Islam. Dalam kes membunuh, kes yang saya sebut tadi, yang bermula tadi, kes memiliki senjata api yang berlaku kepada Cik Omar bin Cik Soh, dihukum gantung sampai mati. Sebahagian ulama mengatakan bahawa hudud ta'zir tidak boleh menyamai atau melebihi hudud, tetapi ia tidak ijma'. Para fuqaha berbeza pandangan sama ada boleh hukuman ta'zir menyamai hudud ataupun melebihi daripada hudud. Maka kalau tuan-tuan bertanya kepada saya, berdasarkan pengalaman saya lebih cenderung, lebih incline kepada golongan yang mendukung bahawa ta'zir boleh melebihi hudud jikalau keadaan setempat, keadaan suasana pada masa itu memerlukan ijtihad para pemimpin untuk mengenakan hukuman sedemikian. Sebagaimana yang kita bincang tadi tentang Section 39B. Kerana Malaysia berada di bawah dalam kawasan segitiga emas. Maka ada keperluan, walaupun kita merasa, walaupun sebahagian fuqaha mengatakan bahawa ini bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi dia masih ada satu isu yang boleh diperdebatkan. Yang ketiga tentang DEB. Jikalau orang Islam dengan orang bukan Islam sama, adakah kita boleh melaksanakan DEB Islami dan sebagainya? Wallahu a'lam. Tetapi saya secara mudah saya mengatakan bahawa ia terpulang kepada maslahat pada masa itu. Jikalau dengan memberikan bantuan kepada orang Melayu akan memberikan kebaikan dan tidak menzalimi kaum lain, maka dia sudah tentu dibenarkan dalam agama. Tetapi jikalau dia menzalimi, mengambil hak kaum lain, menganiayai mereka, sudah tentu dia bertentangan dengan ajaran Islam. Saya satu contoh di Britain, kan, di sini benefit dari satu segi, one side of the coin bagus tak? Bagus. From one side bagus. Sebab apa? Sebab berdasarkan observasi kita melihat adanya benefit, jenayah kurang, betul tak? Kat Malaysia boleh tak kita ada rumah yang tidak ada jaring si? Mana boleh? Rumah saya duduk kat England ni. Rumah saya kat sini, saya tak kunci pintu pun tak apa, tak kunci tingkap
sehingga menimbulkan budaya malas di kalangan rakyat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih buat Ustaz Ahmad Jalani. InsyaAllah kalau kita semua ada soalan lagi, insyaAllah akan ada peluang bertanya di slot forum selepas ini. Jadi saya serahkan sebelum hadis kepada saudara Izzuan.